Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala talabil ilmi wal 'amali bihi wal istiqamati wal ikhlas. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa berusaha menambahkan ilmu agama kami. Kemudian berilah kekuatan untuk kami beramal dengan ilmu yang kami belajar dengan penuh ikhlas dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Tersambung ayat yang ke-55 dan seterusnya daripada surah Yasin. Kita baca terus gini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم. Sesungguhnya penduduk syurga pada hari itu berada dalam keadaan leka menikmati kesenangan. Mereka dengan pasangan masing-masing bersukaria di tempat yang teduh sambil duduk berbaring di atas pelamin. Jadi kita teranglah maknanya itu. Mereka beroleh di dalam syurga itu pelbagai jenis buah-buahan dan mereka beroleh apa saja yang mereka kehendaki. Mereka juga beroleh ucapan salam sejahtera daripada Tuhan yang Maha Penyayang. Sebaliknya dikatakan kepada orang yang kafir, "Nyah kamu pada hari ini, wahai orang yang berdosa, jangan bercampur gaul lagi dengan orang yang beriman. Bukankah aku telah perintahkan kamu, wahai anak-anak Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata terhadap kamu. Dan aku perintahkan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus." Shadaqallahul azim. Ayat-ayat yang kita baca ini adalah sambungan ayat sebelum ini. Yang mana ayat yang kita baca minggu lepas, apabila orang-orang yang kafir ini dibangkitkan bila berlaku tiupan sangkakala yang kedua, manusia yang mati semua tu dibangkitkan semua balik. Lalu mereka ini berkata, celaka dah, siapa yang kejutkan kita daripada tempat tidur kita. Ya wailana man ba'athana min marqadina.
siapa yang kejutkan kita daripada tempat tidur kita ni. Sebab orang-orang yang kafir ni, mereka dah kena azab di alam kubur. Tapi bila mereka terkejut, mereka tengok azab neraka jauh lebih teruk. Jadi yang dia kena selama dalam kubur ni, dia sampai tak teringat. Dia rasa macam tidur. Jadi dia rasa nak biarlah azab di kubur tu, tengok yang baru ni lebih teruk. Jadi sebab itulah Nabi sebut, orang yang dalam kubur dia dah kena azab, dia akan menjuluh kepada yang lebih teruk lagi. Bila berlaku kehidupan sangkakala kedua, dia dibawa ke neraka Jahannam. Dan pada hari itu, la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari itu manusia tidak dizalimi langsung. Segala balasan yang mereka buat kat dunia dahulu, itu saja. Dan kita dah sebut dah minggu lepas bahawa ada malaikat yang catat. Lepas tu ada buku catatan. Lepas tu kulit kaki tangan menjadi saksi. Lepas tu ada lagi Allah Ta'ala tunjuk balik, broadcast balik, tunjuk balik, rewind balik. Semua ni perlu ke? Tulis cantik, malaikat rekod, kulit tangan jadi saksi. Sedangkan Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Tapi di sinilah Allah Ta'ala nak tunjuknya adilnya Allah. Adilnya Allah. Allah boleh hukum manusia ni tanpa catatan malaikat pun, tanpa kaki tangan kulit bersaksi pun Allah Ta'ala boleh hukum. Tetapi inilah keadilan Allah. Sebab itulah dikata fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an. Pada hari ini tak ada pun yang dizalimi walaupun sedikit. Kat dunia ni orang kena hukum, kadang-kadang dia tak bersalah pun kena hukum. Kadang-kadang dia bersalah kena hukum tapi tak padan dengan kesalahan dia. Orang buat rasuah, terbukti rasuah, letak jawatan je, duit sapu dah berjuta-juta jual lembu. Kadang-kadang di dunia ni manusia dihukum tak berbaloi dengan kesalahan. Ada juga yang dihukum terlepas tu, ada yang tak dihukum langsung. Pada hari ini Allah Ta'ala sebut fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an. Hari itu tak ada orang pun yang dizalimi. Dan mereka wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan mereka tidak dibalas melainkan apa yang betul-betul mereka buat kat dunia. Kita kadang-kadang ada perkara yang kita tak buat. Kenapa sampai surat saman ni aku tak pergi pun kat situ? Kan? Sampai surat saman. Tarikh ni kita ada kat Johor, tapi saman ni kat tempat lain, kat Kedah. Ada kala tapi mahkamah Allah wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, tak akan dikena pun melainkan confirm yang memang kamu buat. Yang memang kamu buat. Kita ingat lepas dah. Ingat tak masuk rekod. Rupanya ada juga. Waktu jiran balik raya, jiran datang lewat jiran kita buang sikit sampah kat rumah jiran. Tahu sampah kat rumah kita penuh dah, ekor je lah kat rumah jiran. Ingat tak masuk rekod. Ada juga rumah ni. Kita menyusahkan jiran, parking ikut suka kita je. Parking jiran balik tertekan, balik kerja terasa terganggu. Kenapa? Lah, ya Allah, ni pun masuk juga ke? Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu tak akan dibalas melainkan yang betul kamu buat. Buat sungguh? Dia buat sungguh, ya Allah, kena. Kita nak sambung ayat malam ni. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya pada hari itu, hari bila? Hari dibangkitkan balik. Sesungguhnya ashabal jannah, penghuni-penghuni syurga. Masa tu, pada hari itu fi syughulin. Kalau dalam Quran terjemahan yang ada kat saya ni, dia kata mereka berada dalam keadaan leka, menikmati kesenangan. Ada perkataan lain daripada leka, syughul. Ada perkataan lain, bersenang-senang. Sama. Fi syughulin. Syughul maknanya busy. Sesungguhnya ahli syurga sangat sibuk
Fi syughul. Syughul bahasa Arab biasanya orang kata masyghul. Anta masyghul, awak sibuk. Boleh tak dia nak cakap telefon ke tak? Anta masyghul? Oh, ana masyghul, saya sibuk. Syughul. Jadi surah Yasin kata, inna ashabal jannati al-yawma, sesungguhnya penghuni syurga pada ketika itu mereka sangat-sangat sibuk. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan pelbagai nikmat masa hari itu. Orang lain kena azab, orang lain tengok Allah, yang ni ada rekod, yang ni kena balas, yang ni kena balas, yang ni kena. Mereka diazab, tapi penghuni syurga sangat-sangat sibuk dengan nikmat. Nikmat apa yang mereka sibuk? Malam ni saya nak pernah baca lah ni. Ni dalam tafsir Qurtubi menyebut. Qala Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Qatadah wa Mujahid. Ibnu Mas'ud ni sahabat. Ibnu Abbas ni sepupu merangkak sahabat Nabi. Qatadah, Mujahid ni ulama, anak murid kepada para sahabat. Mereka kata apa makna sibuk? Sibuk buat apa? Syaghalahum iftidadul azara. Mereka sibuk. Tapi saya nak terjemahkan, orang marah pula ni. Boleh terjemah? Tak faham. Kalau tak faham kan? Ini Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Qatadah, Mujahid kata ahli syurga sibuk memecahkan dara. Sibuk jimat. Ini disebut iftidadul azara. Mereka sibuk jimat dengan bidadari-bidadari syurga. Disebut di sini iftidadul azara. Maknanya pecah dara dengan bidadari-bidadari. Tahu apa? Ya? Nak masuk syurga. Ya. Yang bujang tu tak tahu, buat tahu je lah. Tapi ini kata para ulama, ini maksud ayat fi syughulin fakihun. Ahli syurga bergembira. Sebab ahli syurga ini, mereka kerja mereka duduk dalam syurga, makan minum jimat berseronok. Makan minum jimat berseronok. Ini ayat ini nak, sebab tu kita cerita surah Yasin ni turunnya di Mekah. Mekah ni ayat tanam akidah. Ya. Sebut bab jimat tu yang mengantuk sedar je. Tu baru sebut. Tak betul-betul lagi. Tak dengan bidadari lagi. Ya. Ini keadaan ahli syurga. Fi syughul. Mereka sangat sibuk. Sibuk dengan bidadari-bidadari. Wa qala Abu Qilabah bainama ar-rajulu min ahli al-jannah. Ketika ahli syurga mereka berada dengan bidadari-bidadari dan juga isterinya. Macam mana? Hari tu isteri kata, Ustaz, orang lelaki cerita bidadari. Isteri macam mana? Isteri yang solehah, keadaannya lagi hebat, jauh lebih hebat daripada bidadari-bidadari. Isteri yang solehah bersama dengan suami dia jauh lebih cantik daripada bidadari. Bidadari tu cantik dah. Ya, isteri yang solehah lebih hebat, lebih cantik, lebih menarik ketika berada di hari akhirat nanti. Mereka sibuk, para suami sibuk. Dalam hadis menyebut bahawa ahli syurga mereka suami isteri. Ni ayat yang selepas ni. Hum wa azwajuhum. Mereka bersama para isteri mereka dan juga pasangan-pasangan fi zilalin alal araiki muttaqiin. Mereka berada di bawah teduhan. Dalam syurga di bawah teduhan alal araik. Dia kalau orang Arab, dia kalau kita masuk rumah orang Arab, mungkin ada di kalangan kita yang pernah tengok cerita-cerita Arab. Kalau pergi ke Mekah ada saudara mara kat sana. Orang Arab ni dia di ruang tamu, dia bukan macam kita ada kursi sofa. Dia ada macam di dinding tu, sofa rapat di dinding yang panjang macam araik. Dia macam mana? Dia di dinding itu singgah sana lah, kita kata singgah sana, tapi begitu panjang, begitu luas di ruang tamu itu. Mereka bukan duduk, tapi mereka muttaqiin. Muttaqi ini macam mana muttaqi? Berjerenggeng masa dengan mati. Orang tengah panggil duduk jerenggeng. Ahli syurga bersama pasangan-pasangan, bersama isteri mereka, mereka duduk
bersandar kaki akak. Ni ramai ada juga yang tengah kuliah duduk berjerengek. Mana? Tu bakat ahli syurga lah, insya-Allah. Muttaqin alal araiki, muttaqin duduk dengan penuh nikmat. Kalau kita tengok cerita-cerita Melayu lama, raja-raja duduk sambil makan buah anggur. Jadi alal nak melontar rasa rindu kepada manusia, kepada syurga. Biar rasa nak. Mereka begitu sibuk makan, minum, nak buah. Utufuha daniyah, buah-buahan yang begitu dekat. Nak kalau buah-buah kita kena panjat, kan? Nak kena panjat buah apa? Buah membelah, buah petang nak panjat. Tembikar kena panjat. Mana panjat. Tapi dalam syurga buah-buahannya begitu utufuha daniyah, begitu dekat untuk dipetik. Makanan-makanan daripada burung-burung, daging-daging burung, ini ahli syurga bersama dengan isterinya. Minuman dengan air biasa ada, air madu bi asalin musaffa, madu yang kadang-kadang kalau kita beli madu, dia ada macam habuk-habuk dia sikit kan. Minuman ahli syurga ialah madu yang dah di clearkan daripada sebarang habuk-habuk tu. Dan juga daripada sungai-sungai yang sungai-sungai susu dan sungai-sungai arak. Ahli syurga boleh minum arak. Nak minum arak, masuk syurga dulu. Jangan pergi kat kilang tu. Arak dalam syurga memang menikmati, dan dia tidak haram dah masa tu. Menikmati. Dan disebut dalam hadis bahawa ahli syurga ada pasar dalam syurga. Ada pasar yang mana ahli syurga pergi shopping setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat mereka pergi ke suami pergi ke pasar, pergi shopping. Bila pergi ke pasar, ditiup dengan angin di dalam syurga, menyebabkan wajahnya jadi bertambah cantik, bertambah handsome. Lalu dia balik ke rumah, isteri dia akan berkata, abang semakin handsome lah daripada sebelum pergi tadi. Lalu si suami kata, you pun lagi handsome sebelum abang keluar tadi. Kita pergi ke pasar kena ikan, ayam balik bau macam ikan. Tapi ahli syurga mereka balik lebih cantik. Yang isteri kat rumah lebih cantik, lebih menarik lagi. Dah ustaz, nak shopping apa dengan syurga? Kan semua dah ada. Shopping bukan keperluan, tetapi shopping berseronok-seronok. Kita kat dunia ni seronok tak shopping? Seronok tak? Yang belakang anggut semangat. Ya, yang depan dah lah kena bayar, kena bawa plastik berat pula. Ya, berseronok, shopping berseronok, bukan shopping mencari keperluan. Ini ahli syurga, mereka berseronok. Dan kata dalam hadis, wa fil khabar an Abi Sa'id Al-Khudri qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ni hadis Rasulullah, inna ahlal jannati kullama jama'u nisa'ahum a'udna abkara. Sesungguhnya ahli syurga setiap kali ia jima isteri-isterinya, mereka akan kembali jadi anak dara balik. Oh, hebat. Nah, dia jima isteri dia, jima bidadari, lepas jima jadi anak dara balik. Dah ustaz nak cari mana Tuan Kak Ali masa tu? Tak payah cari Tuan Kak Ali. Masa tu Allah Ta'ala beri kekuatan ahli syurga, kekuatan jima 70 orang. 70 orang. Tak payah cari Tuan Kak Ali, tak payah cari kapal api, tak payah cari kopi apa dah. Ini kehebatan. Tapi dia di dunia dahulu dia begitu patuh perintah Allah. Dia begitu jaga segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan inna ashabal jannah fi syughul. Syughul maksud apa tadi? Sibuk. Mereka sibuk dengan nikmat di dalam syurga. Fakihun ada tafsiran menyebut mu'jabun. Mereka sendiri begitu takjub dengan nikmat yang mereka dapat dalam syurga. Ada tafsiran fakihun dengan makna masrurun. Mereka dengan begitu bergembira berada dalam syurga. Makan banyak, makan buah. Setiap kali dibawa buah, wa utubihi mutasyabiha, dibawa buah-buah. Mereka tengok, ni pernah makan kat dunia dulu. Tengok macam musangking. Makan-makan lagi sedap lagi pada tu. Sebab dibawa buah-buahan yang
sama pada penglihatan tapi rasanya jauh lebih enak lagi. Tengok makanan ni, ni makanan ni sedap ni, macam aku pernah makan. Bila mereka makan, mereka merasa lebih nikmat lagi. Ada ahli kitab, ada orang Yahudi pertikaian Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad cerita makanan-makanan dalam syurga ni, datang Yahudi, wahai Muhammad, kamu kata bahawa orang-orang Islam, ahli syurga yang masuk ke dalam syurga, mereka ini makan, minum berbagai nikmat. Tapi kamu kata dalam syurga tidak ada perkara kotor, perkara keji. Macam mana orang Islam nak buang air? Dah makan banyak, buang air kat mana? Kita makan banyak, buang air tak? Buang air lah. Kita buang air. Jadi Yahudi datang tanya Nabi Muhammad, kata dalam syurga banyak makanan, banyak buah-buahan, berak bila ni? Kencing bila ni? Lalu jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli syurga tak buang air besar, tak buang air kecil, tetapi mereka berpeluh. Mereka tak buang air besar, tak buang air kecil, tak berhingus. Mereka berpeluh, dan peluh ahli syurga baunya seperti bau kasturi. Pernah itu bau kasturi, bukan macam minyak atau kasturi yang orang jual tu. Kasturi ni memang wangi lah. Orang Arab, tanah Arab dulu bila dia nak cerita wangi, dia akan sebut kasturi. Itu yang orang Arab tahu, yang paling wangi. Dia tak sebutlah selion-tiong ke apa, tak ada apa, selion SK2 ke apa, marble ni, dia tak sebutlah tu. Sebab orang Arab dulu bila sebut yang paling wangi, mereka akan kata kasturi. Jadi ahli syurga tak buang air besar, tak buang air kecil, mereka keluar peluh, tak keluar hingus, mereka hanya berpeluh. Ini dan peluh itu hilang begitu saja. Ini keadaan ahli syurga. Fi syughlin fakihun, mereka begitu busy dengan pelbagai nikmat. Azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqi'un, mereka dengan pasangan-pasangan mereka duduk berjerenggeng tadi di atas arikah, di atas tempat-tempat yang disediakan itu. Sifat bidadari syurga disebut dalam banyak ayat Al-Quran. Wa indahum qasiratut tarfi 'ain ka'annahunna bidun maknun. Dalam surah Shafat Allah Ta'ala cerita sifat-sifat bidadari pula di dalam syurga ini. Dan di sisi mereka ada bidadari yang tidak liar pandangannya. Sifat bidadari. Dan cantik matanya. Bidadari ni antara sifat qasiratut tarfi, dia tak liar pandangan. Ada tak orang perempuan yang liar pandangan? Ramai, tapi orang lelaki ramai. Kan? Ada. Buat macam mana? Biasalah. Itu biasa kalau dia tengok. Imam handsome, mana ni baju hitam, kan? Nampak pakai serban ni dah lagi muda sekarang, nampak. Ada belakang. Allah Allah je nanti. Jadi ada yang liar matanya. Ada orang perempuan yang liar mata. Dia baik, tapi mata dia tengok. Dia tengok siapa yang selalu hantar rakaman kat depan ni. Dia tengok je kan. Jadi ada yang lihat. Tapi sifat bidadari syurga ni, mereka ni qasiratut tarfi. Mereka tak lihat yang lain. Mereka lihat abang syurga dia. Mereka lihat pasangan dia di syurga saja. Dan mata mereka sangat cantik. Mata sangat cantik. Orang Arab, sebab itulah kalau bukan kita nak kata sebab, tapi nak senang faham. Kadang-kadang dia buat filem-filem Arab tu, penyanyi-penyanyi dia tutup muka semua, nampak mata je. Kan? Tengok mata tu rasa macam mana? Macam biasa tengok dia nak buat. Kan? Orang Arab memang dia menggoda dengan mata dia. Cara dia. Jadi Quran nak cerita bahawa mata mereka dari segi akhlak mereka tak tengok meliar, dan mata mereka itu sangat cantik dan menarik. Cara Allah Ta'ala nak lontar rasa rindu kepada syurga, kepada bidadari-bidadari yang dijanjikan oleh Allah di dalam syurga sana. Antaranya disebut juga sifat ka'annahun nabidun maknun, seperti telur burung yang terjaga. Anta fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Juga ada bidadari-bidadari yang sifatnya selain daripada tidak liar penglihatan,
mereka tidak pernah disentuh oleh jin ataupun manusia. Oh, kadang-kadang ada, ialah sifat ini istimewanya sifat bidadari. Dah ustaz, dah manusia ni macam mana ustaz? Manusia ni ada yang pernah disentuh oleh jin dan ada yang pernah disentuh oleh manusia lain. Sebelum dia jadi baik, macam mana? Dari segi bidadari, bidadari ni tak pernah disentuh oleh jin, tak pernah disentuh oleh manusia. Memang dedicated, memang secara khusus Allah ciptakan untuk manusia ahli syurga tu. Habis ustaz, kalau manusia biasa, orang perempuan yang pernah disentuh oleh lelaki, kemudian dia bertaubat, dia jadi baik, jadi isteri yang solehah, dia ni jauh lebih hebat daripada bidadari bila di dalam syurga sana. Sebab pernah bila Rasulullah cerita tentang bidadari. Rasulullah kata bidadari ini, mereka ni khalidat, mereka kekal di dalam syurga. Rasulullah cerita bidadari ini mereka tidak pernah membuat maksiat. Rasulullah kata bidadari ini mata dia tidak melihat lelaki-lelaki lain. Mereka hebat bidadari. Bila Aisyah dengar macam tu, Aisyah kata, wahai Rasulullah, bidadari tak solat, kami solat. Aisyah kata, wahai Rasulullah, bidadari tak puasa, kami puasa. Jadi kami lebih menang, kami lagi hebat daripada bidadari. Itu sifat Aisyah radhiyallahu anha. Dan memang keadaan manusia yang salihah, mereka keadaannya di hari akhirat, mereka jauh lebih hebat daripada bidadari-bidadari di dalam syurga. Tapi kena ingat, mana-mana isteri yang menghordik ataupun membangkang cakap suaminya soleh, ada bidadari yang marah kepada dia. Sekali lagi saya ulang, apabila isteri membangkang ataupun tidak taat kepada suami yang soleh, isteri itu bangkang, marah kat suami dia, bergaduh, maka bidadari yang disediakan oleh Allah yang sedang tunggu dalam syurga, bidadari marah. Bidadari kata, kenapa kamu tinggikan suara kepada bakal suami kami? Allah. Dah ustaz cerita macam tu tak best apa-apa. Itu keadaannya. Orang perempuan dia menjadi jauh lebih hebat daripada bidadari. Sebab kita nak tegang fi syughulin fakihun. Tapi pada orang lelaki yang ada 2, 3, yang ada lebih pada satu isteri, pada hari kiamat, sekiranya dia tidak berlaku adil, dia tak berlaku adil, duk kata nak kahwin 2, 3, kahwin 2 ikut sunnah. Betul sunnah, ikut sunnah, tapi yang wajib adil. Yang 2, 3 itu sunnah, yang confirm wajib ialah adil. Tiba-tiba dia tidak adil. Bila dia tidak adil, maka di hari akhirat dia berjalan mana? Jalan sengit. Nak jalan sengit? Tak nak. Jangan berjalan sengit. Keadaan berjalan sengit, kita takut juga. Kan hari akhirat kata, ustaz dulu mengajar tafsir Yasin, kenapa berjalan sengit ni? Na'udzubillah. Sebab itulah kita kena ingat keadaan tersebut, keadaan yang keimanan dengan hari akhirat. Dan perkara ini hanyalah apa yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Mereka bergembira. Saya ingat ada seorang ulama namanya Abu Qudamah ini seorang yang memang kuat pergi ke medan jihad, selalu pergi berjihad, pergi berperang. Pernah satu hari ketika Abu Qudamah berada di Masjid Nabawi, ada orang tanya, wahai Abu Qudamah, ikut sejarah pengalaman kamu pergi berperang, sepanjang kamu pergi berperang, boleh tak cerita pengalaman yang paling menarik? Abu Qudamah kata, ada pernah sekali jika aku pergi ke satu kawasan untuk menyertai kawasan orang masyarakat itu, nak gerakkan masyarakat supaya pergi berjihad, aku telah berkhutbah, aku telah berceramah, gerakkan orang masyarakat kampung, aku cerita tentang bidadari, cerita tentang nikmat syurga, aku nak ajak supaya pergi ke medan jihad. Pada di tempat itu malam tu
Esok nak keluar berjihad, nak bergerak, malam itu aku bermalam. Ketika aku nak tidur malam, tengah malam, pintu rumah aku diketuk. Ada orang ketuk pintu rumah tu. Lalu aku membuka, aku hairan. Di kampung tu aku tak ada keluarga, tak ada kenalan. Aku datang betul-betul semata-mata untuk berjihad. Tapi ada orang ketuk pintu malam tu. Apabila aku buka pintu, ada seorang ibu tua. Lalu perempuan itu berkata, kamu ke Abu Qudamah yang mengajak orang keluar berjihad, galakkan masyarakat berderma, bersedekah untuk jihad? Abu Qudamah kata, ya, saya lah makcik. Lalu makcik tadi kata, wahai Abu Qudamah, makcik tak ada harta, makcik tak ada apa-apa pun. Yang makcik ada, lalu dia keluarkan. Abu Qudamah melihat seperti tali. Rupa-rupanya ialah rambutnya yang panjang yang selama ini disanggul. Rambut itu telah dipotong dan dipinta menjadi tali. Kata makcik tadi, wahai Abu Qudamah, gunakanlah tali ini untuk ikat kuda ke, ikat pedang ke apa ke, gunakanlah di medan jihad. Ini sahaja yang makcik ada. Moga-moga boleh menjadi saksi di hari akhirat kelak. Lalu Abu Qudamah kata, makcik tak perlu sampai macam ni. Tak, ini je yang makcik ada, tuan ambil lah. Lalu Abu Qudamah kata, tak apalah. Dia bermalam, makcik tu beredar. Keesokan paginya, bila sedang menyiapkan tentera nak bergerak ke medan jihad, datang seorang anak muda. Pakcik Abu Qudamah, Pakcik Abu Qudamah, saya pun nak menyertai perang ini. Abu Qudamah tanya, wahai budak, kamu ni ada keluarga tak? Ayah kamu ada lagi? Ayah saya telah dibunuh di medan perang setahun yang lalu bersama abang saya. Jawab budak lelaki. Kamu masihkah ada mak? Ya, saya ada mak. Mak saya yang suruh saya datang. Kamu jagalah mak kamu. Tak tuan, mak saya yang suruh saya datang ni supaya menyertai tuan, supaya saya berjihad, supaya saya mati syahid sama-sama. Saya jumpa dengan ayah saya. Abu Qudamah kata, betul ke macam tu? Ya, tuan tak kenal ke mak saya? Budak tu tanya. Abu Qudamah kata, saya tak kenal. Yalah, dia orang baru. Lalu budak ni kata, tuan, yang malam tadi tu datang bawa tali rambut dia tu, itulah mak saya. Sekarang dia suruh saya menyertai tuan supaya saya dapat doakan untuk dia kalau saya mati syahid nanti. Saya dapat bagi syafaat untuk mak. Allahu Akbar. Dahlah bagi rambut dia, suruh anak pula pergi. Lalu Abu Qudamah kata, tak apalah wahai anak muda, marilah kamu ikut aku. Kamu ikut aku, kamu tolonglah, bantulah apa-apa yang patut. Lalu kata Abu Qudamah, bila kami bala tentera bergerak ke medan perang, aku melihat anak muda ini begitu cergas. Bila naik ke bukit, dialah yang di depan. Bila menuruni bukit, dia di depan. Dia bergerak begitu pantas, begitu bersungguh. Lalu Abu Qudamah bertanya, wahai anak muda, kamu pernah pergi jihad ke sebelum ni? Tidak tuan, ini kali pertama saya. Saya begitu nak dapat syahid. Disebut ana syahid ibnu syahid. Saya nak menjadi syahid, anak kepada ayah yang telah syahid. Begitu bersungguh motivasi dia. Ibnu Qudamah tengok budak ni begitu bersungguh nak mengejar syahid, nak mengejar syurga yang Nabi janji. Bila sampai di satu tempat, kata Abu Qudamah ini, kami berhenti, siapkan kemah berehat. Lalu kami nak memasak untuk makan tengah hari. Kata budak ini, pakcik dan tentera yang lain pergi berehat, biar saya yang memasak. Abu Qudamah kata, kamu betul ke mana? Ya, pakcik pergi berehatlah. Berilah peluang kepada saya untuk berkhidmat kepada para mujahidin. Bagi peluang saya nak khidmat. Dia bukan curi tulang pergi sembunyi nak upload Facebook dia, tidak. Nah, dia kata saya nak buat kerja, bagi kerja kat saya. Bagi kerja, biar saya masak. Lalu pakcik tunggu. Orang beromong sikit duduk berehat tunggu. Tunggu punya tunggu, tak siap lagi. Lalu orang pun cakap, wahai Abu Qudamah, betul ke budak tu pandai masak? Pergilah tengok. Lalu Abu Qudamah kata, kamu semua tunggu di sini, aku nak pergi tengok. Abu Qudamah pergi tengok. Budak ini duduk kat sebelah periuk tu memang nyala dah api, tapi dia tertidur. Kerana keletihan, budak itu tertidur. Abu Qudamah tak nak ganggu budak ini. Siap, dialah budak yang kali pertama masuk medan jihad. Dia pun pergi perlahan-lahan. Dia pergi perlahan-lahan nak tengok periuk, nak tengok keadaan masakan. Kata Abu Qudamah,
Tiba-tiba aku melihat budak ini tersenyum sambil tidur. Tersenyum. Abu Qudamah heran, senyum. Lepas tu senyum lagi. Lepas tu budak ini ketawa. Janganlah. Budak ini terjaga. Dia senyum, ketawa, kemudian dia kata jangan, kemudian dia terjaga. Abu Qudamah kata, wahai anakku, ay bunayya, wahai anakku, kamu ada mimpi apa ke tadi? Budak ni kata, Tuhan, tak payah tanyalah. Abu Qudamah kata, beritahu aku, tadi kamu ada mimpi apa? Sebab aku tengok keadaan kamu ada sesuatu berlaku. Budak ni kata, Tuhan, tak payah tanyalah. Biarlah itu jadi rahsia antara saya dengan Allah. Abu Qudamah kata, budak, nak ikut tak? Kalau kamu nak ikut, cerita. Kalau tak cerita, tak boleh ikutlah. Alhamdulillah Tuhan. Tadi saya bermimpi, saya masuk ke suatu taman yang sangat indah. Bunga-bungaan, ada sungai yang mengalir, sangat indah, sangat tenang keadaannya. Saya berjalan, tiba-tiba saya terlihat suatu istana yang sangat indah, dengan bergemerlapan, dengan batu-batu zamrud yang berkilauan. Lalu keluar di situ beberapa orang perempuan yang sangat-sangat cantik, yang tak boleh saya nak cerita Tuan. Sangat-sangat cantik. Saya tengok, saya rasa, perempuan yang sangat cantik. Saya menghampiri mereka. Semakin dekat, semakin terserlah kejelitaannya, matanya, dahinya. Dia cerita, saya lihat. Ini saya pun bertanya, siapakah kamu semua? Lalu perempuan-perempuan yang cantik ini berkata, kami adalah khadam kepada Mardiyah. Saya bertanya, siapakah Mardiyah? Lalu perempuan-perempuan yang cantik, yang jelita ini menunjuk, itu dia Mardiyah, berada di dalam biliknya yang khusus, di dalam istana yang indah tadi. Pakcik, saya pun pergi, saya nak tengok macam mana Mardiyah ini. Saya semakin hampir, semakin indah terlihat. Dan apabila saya melihat di dalam bilik yang itu, yang khusus itu, saya terlihat seorang perempuan yang jauh lebih cantik daripada perempuan-perempuan yang cantik tadi. Apabila saya hampir, saya tanya, siapakah kamu? Akulah Mardiyah. Siapakah kamu? Akulah Mardiyah. Aku disediakan untuk menjadi isterimu. Lalu saya tersenyum, kerana Mardiyah ini tersenyum pada saya. Saya menghampirinya, saya semakin dekat, semakin hampir. Mardiyah kata, tunggu dulu bang. Ini kisah ni kita sambung kuliah minggu depan, boleh tak? Ini cliffhanger. Saya semakin hampir. Lalu Mardiyah kata, tunggu bang, mau'iduna ghadan ba'da dhuhr. Mardiyah berkata kepada saya, abang tunggu dulu, kita punya mau'id. Mau'id ni dating. Kita punya date besok selepas zuhur. Saya pun terjaga pakcik ni kacau lah saya. Lalu Abu Qudamah kata, ay bunayya, wahai anakku, ini ra'aita khairan. Kamu telah melihat satu petanda yang baik. Lalu mereka siapkan makanan, makan, kemudian berehat, bermalam. Keesokan paginya mereka bergerak, masa itu sampai dekat dah di medan perang. Apabila mereka semua dah susul tentera, kata Abu Qudamah, tentera telah bersiap sedia, tentera musuh pun telah rapat. Mereka pun masuk ke medan jihad. Aku melihat kiri dan kanan, aku melihat dari jauh si anak muda ini begitu bersungguh. Dia telah masuk mana begitu berani membawa pedang mencantas musuh. Dia membunuh beberapa orang tentera musuh. Dan akhirnya aku hilang, tak nampak dah budak ni ke mana. Perang semakin rancak. Aku sampai jumpa dekat dia, aku tanya, wahai anak muda, kamu pergi tunggu. Bila aku terlihat budak ini, aku kata, wahai anak muda, kamu pergi ke belakang lah. Kamu duduk di saf belakang. Kalaulah ditakdirkan kita kalah, kamu terselamat, kamu boleh lari dulu. Kalau kita menang pun tak apa, biar orang tua dulu yang mati, tak apa, biar gugur, kamu jaga di belakang. Budak ini menjawab, pakcik, saya datang ini untuk mendapat syahid.
Saya datang ni untuk mati, untuk menyertai ayah dan abang saya di syurga. Inilah amanah yang mak saya bagi. Pakcik jangan halang saya. Abu Qudamah tak boleh nak cakap apa dah. Lalu budak ini terus maju, membunuh, memancung beberapa orang musuh. Dan akhirnya dia telah gugur, tak disedari oleh Abu Qudamah. Setelah peperangan selesai, Abu Qudamah berkata, masing-masing adik-beradik, pakcik, anak saudara cari abang, cari ayah, cari adik-beradik, masing-masing sebut nama keluarga masing-masing. Yalah, pergi adik-beradik keluarga di medan perang. Tak ada pun orang yang mencari budak ini. Cuma aku mencari-cari di manakah jenazah, kalau budak ini dah mati ke belum. Tiba-tiba sedang aku mencari, aku terdengar suara memanggil, ya Aba Qudamah, ya Aba Qudamah. Aku mendengar suara memanggilku. Aku mencari-cari suara tersebut. Akhirnya aku jumpa si anak muda ini yang berlumuran darah, ada kesan-kesan tikaman dan tombak. Si anak muda yang ini yang nyawa-nyawakan. Lalu dia panggil pakcik, wahai Abu Qudamah, datang sini kejap. Ya, wahai anakku, pakcik, saya nak pesan kepada pakcik satu perkara. Pakcik tolong balik ke kampung saya nanti. Pakcik bagi tahulah kepada ibu saya bahawa Allah telah menerima hadiah ibu saya pada hari ini, itulah saya. Pakcik bagi tahulah pada ibu bahawa anaknya telah memenuhi permintaannya, bahawa anaknya telah gugur di medan tanpa berpatah balik, telah gugur dalam keadaan maju. Pakcik ambillah baju saya yang berlumuran darah ini, pakcik tunjuk pada mak saya sebagai bukti saya memang gugur syahid. Pakcik, satu perkara lagi, saya ada adik perempuan yang berusia 9 tahun. Pakcik bagi tahulah kepada dia bahawa abang pergi dulu menemui ayah dan abang kita yang seorang lagi. Pakcik pujuklah dia, janganlah kerana dia tahun lepas dah kehilangan ayah dan abang, hari ini dia kehilangan saya. Pakcik pujuklah adik saya. Pakcik sampaikan salam kepada ibu saya. Tengah dia sakit itu, anak muda ini berkata, ya ammi, sadaqatir ru'ya, sadaqatir ru'ya. Pakcik mardiyah, pakcik mardiyah, saya nampak. Allahu Akbar. Sadaqatir ru'ya, benar mimpi saya semalam, benar mimpi saya semalam. Saya melihat mardiyah, saya melihat mardiyah. Dan keadaan itu berlaku selepas masuknya waktu zuhur. Dan anak ini menghembuskan nafas minta akhir Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Sadaqatir ru'ya. Dia kalau kita dengar kisah dia dalam bahasa Arab tu, dia punya ungkap sadaqatir ru'ya dengan makna benarnya mimpi saya pakcik, benar mimpi saya nampak mardiyah. Allahu Akbar. Ini inna ashab, apa ayat kita baca tadi, inna ashabal jannati fi syughulin fakihun. Ini keadaan ahli-ahli syurga, mereka fi syughul, mereka busy di dalam syurhum wa azwajuhum, mereka bersama pasangan-pasangan mereka, isteri yang tak ada isteri bersama dengan bidadari-bidadari, fi zilalin 'alal araik, dalam keadaan berehat duduk dengan begitu enak tadi. Lahum fiha fakihatun, bagi mereka pelbagai buah-buahan di dalam syurga sana, yang syurga makan buah. Sebab orang Arab ni memang mereka suka makan buah-buahan tersebut, buah-buahan yang begitu banyak. Kemudian juga kita hari ini pun orang-orang kaya-kaya, dalam peti ais di rumah dia berbagai jenis buah-buahan. Ada buah anggur, ada apple, ada buah pek. Orang-orang yang tak berapa berada, ada juga buah, tapi dalam sebulan 2 kali dia beli buah. Ada orang sebulan sekali beli buah waktu dapat gaji tu. Ada orang-orang antara nikmat dunia ini ialah makan buah. Nikmat dunia, sebab itulah disebut lahum fiha fakihah, bagi mereka pelbagai buah-buahan di dalam syurga sana yang begitu hebat. Bukan saja buah, walahum ma yad'un, dan bagi mereka apa saja yang mereka nak. Apa saja mereka nak. Mereka nak apa? Nak apa?
yang terlintas dalam hati sampai. Nak telefon Samsung Note 2 sampai. Nak dapat kereta baru keluar kereta kan. Ini maksud walahum ma yad'un. Apa saja yang mereka nak itu akan sampai. Yang terlintas saja. Nak anak pak ngandung keluar anak. Ya. Nak nak kipas sampai kipas. Nak kenderaan sampai kenderaan. Bahkan disebut mereka nak terbang. Ada burung-burung yang ini orang yang mati syahid. Ini khusus untuk orang mati syahid. Ya, untuk orang mati syahid, duduk mereka berada di dalam tembolok burung-burung hijau dalam syurga. Tembolok burung-burung hijau. Apa? Burung biru. Burung biru tak ada. Burung-burung hijau dalam syurga. Terlepas dalam tembolok burung-burung hijau ini. Berterbangan, maknanya mereka bergerak pusing dalam syurga sana. Itu khusus untuk orang-orang yang mati syahid. Walahum ma yad'un, setiap apa yang mereka nak datang, dapat. Terfikir je nak makan. Hari ni malam ni nak makan apa? Caw kuih tiaw. Ada caw kuih tiaw. Jauh lebih sedap daripada yang kat dunia ni lagi. Teringat terfikir nak makan apa lagi? Apa saja makanan, pakaian, kehendak, sesuatu. Walahum ma yad'un, apa saja. Sebab itulah kadang-kadang ada ayat yang sebut tentang syurga ni disebut nuzula ataupun manzil. Nuzula, bila cerita tentang syurga, nuzula. Orang Arab sekarang kalau dia nak cerita tentang hotel, dia akan guna aina nazalta. Dia akan guna perkataan nazala, nuzula. Macam mana saya nak terang bila dalam Quran menggunakan perkataan nuzula, cerita keadaan di syurga, apa sahaja yang dia nak, semua khidmat ada. Orang Arab sekarang bila nak berkait dengan hotel, mereka guna perkataan nuzula, aina nazalta. Sebab apa? Orang yang duduk dalam hotel macam mana? Dia nak striker, telefon. Nak tuala tambahan, telefon. Dia order semua order. Dia keluar je sekejap pergi mandi kolam, bilik dia ada orang bersih, ada orang kemas. Maknanya semuanya orang ada servis, semuanya diuruskan. Orang Arab sekarang pinjam perkataan nuzula, tapi dalam syurga nanti jauhlah lebih hebat daripada hotel-hotel 5 star, 6 star, 7 star pun. Jauhlah lebih hebat. Walahum ma yad'un, dan mereka mendapat setiap perkara yang mereka hadapi. Salam qawlan min rabbir rahim. Dan ini nikmat yang lebih istimewa, nikmat yang lebih hebat lagi. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim menyebut bahawa dalam hadis Rasulullah SAW, baina ahlul jannati fi na'imihim idh sata'a lahum nurun farafa'u ru'usahum fa idha ar-rabb ta'ala qad tala'a 'alayhim min fawqihim faqala assalamu 'alaykum ya ahlal jannah. Ketika mana ahli-ahli syurga sedang berseronok dengan nikmat-nikmat mereka, pelbagai nikmat, tiba-tiba ada cahaya. Mereka mendongak ke arah cahaya tersebut. Farafa'u ru'usahum, mereka mendongak kepala. Fa idza rabbu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkata kepada mereka, salamun qawlan min rabbir rahim, ucapan salam kepada ahli-ahli syurga ini. Inilah yang dimaksudkan dengan ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang beriman, mereka mendapat berbagai kebaikan dalam syurga, wa ziyadah, dan tambahan. Apa dia tambahan? An-nazratu ila wajhillah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat ahli syurga. Jangan kita tanya macam mana, bagaimana keadaan, Allahu a'lam. Nak tahu macam mana, masuk syurga dulu. Kita yakin
ini janji Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling hebat sekali di dalam syurga. Salam qaulan, dan kita mendapat ucapan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengucap salam kepada ahli-ahli syurga. Salam qaulan mir rabbir rahim, dari Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, pada hari itu, pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyebut wamtaz. Imtaza ini berbeza, berasingan. Ayyuhal mujrimun, golongan-golongan yang ingkar, golongan-golongan yang melanggar perintah Allah dalam hidup, mereka berasingan. Mereka berjauhan dari kalangan ahli syurga tadi. Walaupun ada ahli syurga tu anak beranak mereka, adik-beradik, kawan rapat andai masa kat dunia dulu sekali. Masa kat dunia dulu pergi makan sekali. Masa kat dunia dulu duduk ke kampung sekali. Masa kat dunia dulu pergi shopping sekali. Masa kat dunia dulu pergi pucuk-pucuk sekali. Tapi ketika itu wamtaz, diasingkan. Macam kita nak naik kapal terbang kan, yang ni masuk business class, yang special dia masuk economy class, yang special orang ambil business class, orang ni masuk economy class. Berasing dulu. Dia kata, saya pun nak duduk kat depan kursi besar tu special. Kau bayar tiket macam mana? Kau bayar tiket belakang-belakang kan? Hanya yang special saja yang bayar lebih, dia boleh duduk business special punya kat depan, special punya layanan. Ya, makanan pun dapat sampai dulu. Maka begitu wamtaz, berasing, divided, mereka diasingkan. Ahli syurga ke arah syurga, ahli-ahli neraka yang mengingkari, yang hanya turut pada nafsu mereka kat dunia dulu, mereka ke arah neraka, ke arah azab Allah Subhanahu wa taala. Alam a'ad ilaikum ya bani Adam, lalu dikatakan kepada yang jauh daripada syurga tadi, kan aku dah janji kat dunia dulu, la ta'budu syaitan, jangan kamu sembah syaitan, innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan ini bagi kamu adalah musuh yang sangat jelas. Syaitan ni musuh kita, tuan-tuan. Syaitan sangat kreatif. Nak belajar kreatif, belajarlah dengan syaitan. Syaitan kreatif untuk menyesatkan orang. Syaitan kreatif. Orang kaya, syaitan kreatif sesatkan cara orang kaya. Orang miskin, syaitan kreatif sesatkan cara orang miskin. Orang tua, syaitan kreatif sesatkan cara orang tua. Orang muda, syaitan cara orang muda. Ya. Orang tua, syaitan dia tak ajak K-pop dah, Gangnam dah, dia ajak silawat emas. Apa silawat emas? Ya. Jadi dia kreatif. Kalau orang perempuan, syaitan tak goda orang perempuan dengan sport ring. Ya. Syaitan kata, itu tudung baru cantik, itu tudung bawah, ada ikan bilik, ada ikan goreng, ada ikan, ada awning, tak ada awning, handbag begitu, gini, Gucci lah, ini. Dia tak cakap, syaitan tak bagi orang lelaki tunjuk handbag. Orang lelaki kata silap lah kau, syaitan tu tak minat handbag. Ya, cerita spoiler baru, orang tu nak pasang skirting. Kreatif. Syaitan sangat kreatif dalam nak menyesatkan manusia ni. Nak belajar kreatif, belajar dengan syaitan. Dia nak sesatkan ustaz, nak sesatkan orang alim, nak sesatkan pemimpin, nak sesatkan rakyat, nak sesatkan pelajar. Kreatif. Macam mana dia nak sesat? Orang yang malas nak datang dengan kuliah, sesat tak payah dengar. Cerita best mana dia dengar kuliah lewat habis lepas dah. Vanila coklat. Terlepas dah ada hawa nanti. Orang yang tak datang kuliah. Yang datang kuliah ni, syaitan guna cara lain. Tidur. Tu tengok Rasulullah. Yang tak tidur, syaitan tu kreatif syaitan, dia pujuk orang kat jauh sana hantar SMS. Yang tak tidur, nak reply SMS. Pandai, kreatif. Nak belajar kreatif, belajar dengan syaitan. Satu syaitan kreatif, satu lagi syaitan ni istiqamah menyesatkan orang. Istiqamah, dia tak putus asa. Dia tak putus asa, dia istiqamah menyesatkan orang.
Sebelum nak datang kuliah, dia kata jangan pergilah, ustaz kita boleh sama je, tak ada lah. Dengar kuliah tu boring ni, ustaz asyik kuliah ulang ni, syaitan. Kita pun a'udzubillah minasyaitanir tengah bentang syaitan datang kuliah. Sampai dengan kuliah, syaitan kata reply SMS tu, ada tu tak bunyi tu, ada tengok cek tu syaitan. Kita a'udzubillah minasyaitanir letak off tadi tu kan. Disuruh tidur. Kita pun tak mengantuk. Pagi orang istiqamah syaitan. Kita tak mengantuk. Dengar. Kita boleh dengar. Lepas kuliah nanti, syaitan kata nak banding dengan orang lain, kamu paling baik sekali. Member-member lain tak dengar kuliah. Balik office, balik tidur, balik rehat kat rumah je. Kalau ni kawan-kawan kat office kita balik bagus. Syaitan bisik lagi. Istiqamah. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum adu. Ini musuh kita sebenarnya. Ini musuh utama kita. Musuh kita syaitan. Kena kenal musuh. Masalahnya kalau kita tak kenal musuh, bahaya. Kita kena kenal musuh. Jangan dia berkawan dengan syaitan. Pergi ke Mekah pandai, lontar batu, lontar menjauh. Aku lontar ni sebab bermusuh dengan syaitan. Balik tak rokok, balik berkawan dengan syaitan. Kita tak boleh sebut bab rokok kali ni. Tak boleh sebut pun nak buat macam mana sebut dah. Masa kat Mekah tu lontar batu, saya musuh ke syaitan, balik kawan balik ke syaitan. Orang buat kuliah dia tukar tangga, tukar poster kuliah. Orang buat majlis program agama dia tukar ganggu. Alam a'ad ilaikum ya bani Adam. Kan aku dah sebut kat dunia dulu, syaitan tu musuh, jangan duk kawan. Hari ni masuk neraka. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Hari ni kamu tengok orang dapat nikmat seronok, kamu ni ke neraka. Jangan duk kawan dengan syaitan, dia tu musuh. Kamu datang ke masjid bukan nak dengar kuliah, tapi nak cari fitnah. Allah. Kita kata, dulu nampak kat masjid, hari ni kenapa ikut geng-geng syaitan ni? Rupa-rupanya dia datang ke masjid bukan nak dengar kuliah, nak mencari fitnah. Allah. Pada hari itu Allah Ta'ala kata kamu kena ingat, wa an ya'buduni hadza siratun mustaqim. Sepatutnya sebenarnya kamu ni kena hambakan diri kepadaku. Hambakan diri sepenuhnya kepadaku. Bukan ibadat. Kita kata ibadat. Anak rudu ni maknanya kena hambakan diri pada Allah. Kalau kita sebut hendaklah beribadat. Bila sebut beribadat, ada orang terbayang zikir, baca Quran, sembahyang. Betul, itu sebahagian dari ibadat. Tapi wa an ya'buduni, hendaklah kamu hambakan diri kamu kepada aku. Kamu buat apa saja pun, hambakan diri kepada aku. Kamu sembahyang, kamu baca Quran, kamu datang dengar kuliah, kamu tolong buat air untuk suami minta tengah malam pun, itu juga kerana Allah jadi ibadat. Suami balik, buat air sikit. Lepas dengar kuliah, tadi abang pergi mesyuarat kat kedai kopi. Bangun suruh buat air sikit. Marah, abang kan ada dah 3 in 1 tu. Dah lah bagaimana? Kita bangun tengah malam buat pun, kalau kita ingat ini adalah satu ibadat kepada Allah, buat kerana Allah. Para suami yang bantu isteri apa salahnya, tolong isteri lipat pakaian, tolong basuh baju, tolong kat dapur. Biasa buat? Tak biasa? Terpaksa. Kena buatlah, balik esok buat. Ini pun jadi ibadat. Tolong isteri kat dapur jadi ibadat. Isteri kata, abangnya ada nak suruh saya saing borang apa ni? Ini pun kalau kita buat ini termasuk dalam ayat budu ni. Sebab apa? Kita nak tiru Rasulullah SAW yang membantu isterinya di dapur, dan kita nak gembirakan isteri sebagai salah satu bentuk ibadat pada Allah. Ini pun termasuk dalam ibadat, bukan sembahyang, puasa, zakat saja. Ini termasuk dalam ibadat. Hadza siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung dalam kuliah akan datang. Ada satu soalan yang sampai ke saya ni. Soalan yang berkaitan dengan surah Yasin tu. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Saya mempunyai seorang teman lelaki. Tak ada harapan ni. Kami berkawan sejak 3 tahun. Dan ingin berkahwin. Teman lelaki. Maknanya soalan ni orang perempuan. Maknanya lelaki ya.
Kami berkawan sejak 3 tahun dan ingin berkahwin, tapi ibu saya tidak bersetuju kerana kerja teman lelaki saya biasa-biasa sahaja. Apa perlu saya lakukan? 3 tahun dah berkawan, nak kahwin, ibu tak setuju sebab boyfriend kerja biasa-biasa sahaja. Apa saya perlu buat? Cari boyfriend yang kerja luar biasa. Keadaan kadang-kadang ini sebenarnya kita terutamanya pada para mak ayah, mana-mana orang muda, anak-anak, terutamanya anak-anak muda lelaki, bila dia datang jumpa mak ayah perempuan, duduk kawan lama makcik, saya nak ambil anak makcik sebagai isteri, maknanya dia jujur lah tu. Dia jujur dan ingin bertanggungjawab, bukan nak main-main. Yang jenis main-main ni dia heret anak pergi makan, pergi minum, pergi keluar. Dia tak pernah datang, tak pernah minta seumpama ini. Masalah yang berlaku sekarang, keadaan sebenarnya isu ni bukan saja di tempat kita di Malaysia, di negara Arab pun lagi ketara. Masalah menyusahkan anak-anak muda ni nak berkahwin. Sama ada kalau disebut di sini mak dia yang berkira sebab boyfriend kerja biasa-biasa, jadi dia nak yang kerja luar biasa. Ada juga yang jenis dia makap. Dia makap tinggi sangat anak dia. Mas kahwin sampai 15,000 dia makap macam jual anak. Kawan tu kata 15,000 baik aku tukar RZ baru. Last sekali dia bawa juga anak kita. Cucu dapat, menantu tak dapat. Ini berlaku banyak. Sebab kita menyusahkan. Sepatutnya kita mak ayah, bila ada calon yang sesuai baik, nak cari warak dong wabarkum tak boleh, mana ada kan? Kalau kita yang jaga solat, yang nampak bertanggungjawab, yang nampak bersungguh nak baiki diri, ya, kita permudahkan. Dan tak salah mak ayah ni bantu anak-anak yang nak kahwin. Bila anak-anak tu tak cukup duit, support duit sikit-sikit, tak salah. Tak salah kita sebagai mak ayah. Tapi janganlah sampai 7 tahun kahwin asyik sama mak ayah bagi duit lagi. Permulaan hidup itu permudahkan. Yang penting kata Nabi, kiranya datang seorang lelaki, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Bila datang seorang lelaki yang pinang anak perempuan yang mana kamu rasa redha, kamu rasa okey dari segi akhlak dan agamanya, okey. Mungkin dia ni tak pandai nak baca kitab pun, tapi akhlak dia okey, sembahyang dia jaga, dia bertanggungjawab dan dia nak baiki diri, fazawwiju, kahwinkanlah. Permudahkan, kahwinkan. Kalau tak buat, maka akan menjadi fitnah. Sebab apa? Antara tak buat tadi sebab berkira lah. Dan nak ambil anak saya ni, awak kerja kat mana? Gaji awak berapa? Tapi kepada yang si lelaki juga, kalau nak ambil anak orang buat bini tu, kena ada persiapan lah juga. Janganlah mentang-mentang saya ni baik ustaz, saya ni warak, tak tinggal semayang, kerja pun saya tawakal je, nak kahwin yang penting. Tak boleh begitu. Kena ada lah juga persiapan. Zaman sekarang zaman kita bercakap bab reality. Nak kata tawakal pun apa makna tawakal? Kena ikhtiar baru tawakal. Kalau duduk relax dekat rumah kan, tawakal tu tak jadi. Maka kepada orang muda, baiki diri, rancang ekonomi. Kepada kita para mak ayah, permudahkan. Kalau boleh bantu pun bantulah, jangan susah-susah kalau nak kahwin. Masyarakat kalau boleh bantu. Kadang-kadang kos terlalu tinggi nak kahwin sekali. Dah lah mas kahwin terlebih lagi patut terlalu tinggi kos. Kalau yang tak berapa mampu itu, permudahkanlah urusan kahwin. Tapi jangan ambil mudah. Kalau di negara Arab sekarang kahwin, ya Allah, saya ingat masa saya di Mekah, jalan ni seorang, ada kat orang Arab tu, dia kereta dia buat perempet sapu. Mekah memang banyak perempet sapu. Sembangnya dia ceritalah masalah kahwin sekarang ni di Mekah. Kos perkahwinan kat 100,000. Kat 100,000 sewa dewa bayar itu bayar ni. Driver tu kata, saya alhamdulillah saya kahwin taklah mahal sangat kos ni, sebab isteri saya, pakcik dia seorang ulama besar di Mekah. Pakcik dia ulama, jadi dia keluarga dia ni faham agama. Taklah teruk sangat saya masa kahwin hari tu. Saya tanya dah berapa? 40,000 je. Allah, dah itu. 40,000 hantaran. Oh,
Hari ini situasi yang berlaku, banyaknya berlaku penzinaan, banyaknya berlaku perkara yang tak elok. Kita permudahkan institusi kahwin. Saya ingat Masjid Kota Damansara nanti, Masjid Kuning. Masjid Kuning kat Masjid Kota Damansara itu, dia buat baru-baru ni masjid anjur perkahwinan beramai-ramai. Apa? Kahwin pasangan-pasangan, ada 40 pasangan katanya. Masjid yang anjurkan jadi majlis sekaligus. Agak nikah kenduri, buat di masjid ni memudahkan anak-anak muda. Masjid ni pun boleh kalau nak buat. Memang nak join, jadi peserta. Semangat yang kau kan. Jadi kita boleh cadangkan lah. Mungkinlah lepas tahun 2 tahun nanti kalau sesuai. Jadi yang pentingnya permudahkanlah. Wallahu a'lam. Menjawab, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.